Selain orang Malaysia, yang lain jangan datang. Di Eropa, sentimen penolakan terhadap pendatang semakin memuncak. Demonstrasi jalanan dan rusuhan meletus di merata tempat, mencetuskan perpecahan dan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Pandangan dingin dilemparkan kepada mereka yang merentasi sempadan negara, dan suasana tegang mencapai kemuncaknya. Namun, di sebuah bandar di Perancis, satu pemandangan yang luar biasa berlaku. Seramai 650.000 orang membanjiri seluruh bandar, mewujudkan suasana yang bergegar dalam kegairahan. Dan di tengah-tengah semua ini, tidak lain dan tidak bukan, adalah komuniti dari Malaysia. Ketika suasana penolakan terhadap pendatang semakin menebal, hanya mereka yang menerima sambutan istimewa. Orang Perancis sebulat suara berkata, "Di negara ini, selain orang Malaysia, kami tidak mempercayai sesiapapun." Rentetan itu, satu kejutan yang mampu mengubah akal pikiran seluruh dunia, mula tersebar luas. Semua orang terpinga-pinga dengan apa yang sedang berlaku. Mengapakah hanya orang Malaysia yang dilayan begitu istimewa? Apakah kebenaran mengejutkan yang tersembunyi di sebaliknya? Mari kita selami dengan segera. Kemarahan di jalanan dan rantaian keresahan, di sudut-sudut jalanan Prancis, laungan menentang pendatang bergema berhari-hari lamanya. Orang ramai menjulang spanduk dan melaungkan kemarahan. Ada yang menggoncang kereta, malah ada yang melemparkan objek keras. Kekacauan akhirnya merebak ke kawasan pelancongan, dan pelancong yang datang ke Paris turut terheret ke dalam kancah rusuhan. Itali juga tidak terkecuali. Di Naples dan Rom, rusuhan berlaku silih berganti. Bom petrol mewarnai jalanan malam menjadi merah, dan pertempuran sengit antara golongan muda dengan pihak polis menjadi tajuk utama berita. Di lorong-lorong yang dipenuhi kedai-kedai yang musnah, kemarahan rakyat meluap-luap, para penduduk melaungkan, dasar imigresen sedang menghancurkan negara. Keresahan sosial mencapai kemuncaknya. Di Perancis keadaannya juga sangat parah. Paris dan Marseille menyaksikan demonstrasi besar-besaran berulang kali. Ribuan orang berkumpul di dataran di hadapan stesen kereta api pusat, melaungkan "Kami tidak perlukan pendatang", sehingga membingitkan telinga. Spanduk hitam terbentang ditiup angin. Polis berbaris dengan perisai terangkat, bersiap sedia untuk melepaskan gas pemedih mata, sementara suasana di lokasi diselubungi ketegangan yang boleh meletus pada bila-bila masa. Orang ramai berjalan tergesa-gesa. Di skrin televisyen, image seorang ibu memeluk anaknya menyebarkan keresahan dan keletihan ke dalam hati setiap orang. Seluruh Eropa diselubungi oleh rantaian keresahan dan permusuhan. Ekonomi yang pegun, keselamatan yang merosot, dan kadar pengangguran yang meningkat semuanya diletakkan di atas bahu masalah pendatang, menyebabkan perpecahan dalam masyarakat. Suara ahli politik yang menyeru penerimaan pendatang menjadi semakin lemah. Di mana-mana, kelihatan retorik ekstremis berkumandang, seolah-olah menuding ke arah Eropa yang sedang terbakar. Satu-satunya pengecualian yang menakjubkan. Namun di benua Eropa yang bergelora ini terdapat sebuah bandar yang unik, Lyon, yang terletak di tenggara Perancis. Di sini juga tinggal pendatang dan pekerja asing, tetapi entah bagaimana, suasana tegang seperti di Paris atau Marseille tidak terasa. 1, 2. Pada waktu senja, jalan-jalan beli belah bergema dengan gelak tawa orang ramai. Barisan yang tenang terbentuk di hadapan kedai roti, dan perbualan mesra berlangsung di teras kafe. Tidak kelihatan spanduk protes, maupun pasukan polis yang bersiap sedia menghadapi kekacauan di televisyen dan kedamaian harian di depan mata. Orang yang pertama kali melawat bandar ini pasti akan merasa hairan. Mengapa hanya di sini yang berbeza? Media tempatan juga melaporkan, Lyon adalah sebuah pengecualian. Ia mempunyai sejumlah besar penduduk asing tetapi hampir tiada konflik serius yang berlaku. Tiada laungan protes kedengaran, dan tiada pemandangan orang terheret ke dalam rusuhan. Di sebalik latar belakang ini, tersembunyi rahasia yang tidak dapat dijelaskan oleh statistik dan dasar. Ketika seluruh Eropa dilanda krisis, Lyon seolah-olah berada di dunia yang berbeza, mengekalkan ketenangannya. Membongkar misteri ini adalah permulaan kisah ini. Pengaruh sebuah komuniti kecil orang Malaysia. Apabila keunikan Lyon mula menarik perhatian, rombongan pemerhati dari bandar-bandar lain mula tiba. Mengapakah di negara yang sama, hanya tempat ini yang memancarkan suasana yang berbeza? Misteri ini dengan cepat menarik perhatian seluruh Prancis, bahkan seluruh dunia. Di media sosial, siaran seperti "Mengapa keselamatan di Lyon tidak runtuh?" dikongsi secara meluas. Ruangan komen dipenuhi dengan pelbagai tekaan. Walaupun ramai yang berpendapat ia disebabkan oleh langkah-langkah keselamatan yang unggul atau kestabilan ekonomi, kenyataan penduduk tempatan mendedahkan satu fakta yang tidak dijangka, yang mengubah suasana bandar ini adalah kewujudan sebuah komuniti kecil,
Komuniti ini ialah orang Malaysia. Mereka hanya merangkumi 1% daripada jumlah penduduk, dengan populasi sekitar 8.000 orang. Dari segi angka, mereka sepatutnya tidak mempunyai kuasa untuk mempengaruhi masyarakat. Namun, realitinya sangat berbeza. Kewujudan yang tidak menonjol ini mempunyai pengaruh yang cukup untuk melembutkan suasana seluruh bandar. Seorang penduduk tempatan berkata, "Mereka sangat senyap dan sopan, tetapi bukan itu sahaja. Tingkah laku mereka membuatkan orang merasa mereka sangat menghargai bandar ini." Seorang penduduk lain pula menyatakan, "Mereka bukan orang luar, mereka adalah rakan kongsi kami. Mengapakah hanya sekumpulan kecil orang mampu memenangi kepercayaan yang begitu besar?" Orang luar sukar untuk memahami sebabnya. Tidak lama kemudian, media sosial mulai dipenuhi dengan suara-suara terkejut. Di Perancis yang bergelora karena isu pendatang, mengapa hanya orang Malaysia yang berbeza? Fenomena yang tidak dapat dijelaskan oleh angka ini secara diam-diam mengusik pikiran orang di seluruh dunia. Dari pandangan sinis kepada pujian. Satu transformasi. Ketika keunikan Lyon mula mendapat perhatian, reaksi awal adalah dingin. Media sosial dibanjiri dengan kritikan seperti, "Orang Malaysia pun pendatang juga, dan pendatang tetap pendatang." Akhirnya semua sama saja. Terdapat penentangan terhadap pemberian layanan istimewa. Di bawah siaran kontroversi, emoji sinis berbaris dan cemuhan menyebar di alam maya. Namun keadaan perlahan-lahan berubah. Orang Prancis yang benar-benar tinggal di Lyon mula bersuara. "Mereka bukan unsur asing, sebaliknya, mereka menjadikan hidup kami lebih kaya." Selepas kenyataan-kenyataan ini disiarkan dalam talian, suasana berubah serta-merta. Ruangan komen dipenuhi dengan rasa terkejut dan hairan. Benarkah? Tidak lama kemudian, sokongan seperti saya pun berasa begitu mula bertambah. Contoh-contoh konkret juga mula tersebar. Sebuah keluarga Malaysia yang berpindah ke kawasan berdekatan memberi salam kepada jiran dengan sopan dalam bahasa Perancis yang teragak-agak. Anak-anak yang pergi ke sekolah sangat beradab dan secara semula jadi membantu rakan-rakan yang menghadapi kesukaran. Seorang pemilik kedai berkata, "Mereka bukan sahaja membeli barang, tetapi semasa membayar, mereka pasti akan mengucapkan terima kasih." Hanya dengan ucapan itu sahaja sudah membuatkan seseorang berasa sangat gembira. Dengan terkumpulnya pengalaman pribadi ini, pandangan sinis perlahan-lahan lenyap. Malah, mula muncul siaran berbaur jenaka. Kalaulah semua pendatang adalah orang Malaysia, pasti tidak akan ada sebarang masalah. Malah, ada yang meninggalkan komen yang agak ekstrem seperti, "Selain orang Malaysia, yang lain jangan datang." Suara kritikan yang dahulunya lantang, perlahan-lahan hilang. Sudah tentu, bukan semua orang beralih kepada pujian. Masih ada suara-suara yang ragu-ragu, tetapi apabila kenyataan, berdasarkan pengalaman tempatan tersebar luas, sanggahan-sanggahan ini kehilangan kekuatannya. Perubahan ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh yang boleh dibawa oleh kepercayaan satu kuasa yang tidak dapat diukur dengan angka. Dari pandangan sinis kepada pujian kewujudan, hanya beberapa ribu orang telah mengubah perbincangan di seluruh dunia. Titik permulaan kepercayaan. Era pembangunan industri. Permulaan hubungan istimewa ini boleh dijejaki kembali ke era pasca merdeka pada tahun 1960-an. Di Malaysia yang sedang berusaha untuk mencapai lonjakan ekonomi dan menaik taraf industrinya, peningkatan teknologi dalam bidang perindustrian dan pembuatan dianggap sebagai elemen penting untuk membuka jalan ke masa depan. Oleh itu Malaysia memandang ke arah Perancis, sebuah negara yang terkenal dengan industri teknologinya. Antaranya, Lyon, yang terkenal sebagai pusat industri dan teknologi, memiliki kepakaran terkemuka di dunia. 3. Malaysia menghantar juru teknik dan pelajar ke sini, berusaha gigih untuk mempelajari pengetahuan dan kemahiran teknikal terkini. Mereka mengatasi halangan bahasa, bertungkus lumus di lapangan, dan teguh pada pendirian mereka. Kadang-kadang mereka disalahfaham dan menghadapi kesukaran, tetapi mereka tetap merendah diri, mencari kerjasama, dan terus belajar dengan gigih. Pada mulanya, orang Perancis tempatan bersikap berhati-hati. Suara-suara yang tidak menyambut baik juru teknik dari negara jauh juga kedengaran. Namun, melihat orang Malaysia bekerja siang dan malam meneliti pelan teknikal dan melakukan ujian berulang kali, satu rasa hormat yang senyap mula timbul. Seorang pengrajin tempatan kemudiannya mengenang. Mereka bukan sekadar bekerja. Mereka kelihatan seolah-olah memikul masa depan negara mereka, malah masa depan bandar ini. Usaha yang berterusan ini bukanlah pertukaran jangka pendek. Tidak lama kemudian, syarikat-syarikat Malaysia mula membuka cawangan di Lyon menjadi sebahagian daripada pembangunan bandar itu.
Sejarah di sini melangkaui hubungan ekonomi semata-mata, ia adalah sejarah saling belajar dan saling menghormati. Pada masa itu, tiada siapa yang dapat meramalkan bahwa hubungan ini akan berkembang menjadi satu keajaiban yang menakjubkan 70 tahun kemudian. Kepercayaan melangkaui angka perkembangan syarikat Malaysia. Pertukaran kecil ini tanpa disedari telah berubah menjadi satu aliran besar. Hubungan yang terjalin melalui teknologi perindustrian telah berkembang dalam beberapa dekad ke pelbagai sektor ekonomi, menjadikan Lyon sebagai pangkalan utama bagi syarikat-syarikat Malaysia. Seiring dengan peredaran zaman, Lyon menjadi istimewa bagi syarikat-syarikat Malaysia. Bandar yang dahulunya menjadi tempat untuk mempelajari teknologi kini berkembang menjadi pusat yang mengumpulkan pelbagai industri seperti perdagangan, elektronik, kimia, dan keuangan. Beberapa dekad kemudian, jumlah syarikat milik Malaysia membengkak kepada lebih 600 buah. 4. Biasanya, kemasukan begitu banyak syarikat asing tidak mengherankan jika menimbulkan geseran atau penolakan di kalangan penduduk tempatan. Dalam keadaan di mana kebimbangan seperti adakah mereka akan merampas pekerjaan kita? Atau adakah lanskap bandar akan rosak? Mungkin timbul di Lyon sebaliknya tersebar suara, "Karena ada orang Malaysia, kami berasa selamat." Puncanya bukanlah sesuatu yang menonjol. Cara orang Malaysia bertindak tidak pernah memaksa. Mereka sentiasa mengutamakan keharmonian dengan persekitaran. Sama ada dalam aktiviti perniagaan atau kehidupan seharian, mereka sentiasa mengamalkan sikap rendah diri dan ikhlas. Dalam urusan perniagaan, berbanding dengan promosi yang gah, mereka lebih mementingkan pembinaan kepercayaan dan meneruskan usaha yang berakar umbi di peringkat tempatan. Seorang ahli perniagaan Perancis pernah berkata dalam satu temu bual, mereka tidak meletakkan keuntungan di tempat pertama. Mereka mematuhi kontrak, tidak mungkir janji, dan membina kepercayaan setapak demi setapak. Inilah sebabnya kami bersedia bekerja sama dengan mereka. Dalam dunia perniagaan, angka adalah yang paling utama. Tetapi di hati penduduk Lyon, orang Malaysia telah menjadi simbol kepercayaan yang melangkaui angka. Ini juga berlaku dalam kehidupan seharian. Keluarga Malaysia yang tinggal di kawasan perumahan tidak lupa untuk memberi salam kepada jiran dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti komuniti. Dalam perayaan atau aktiviti gotong royong, mereka bukan sahaja dijemput, tetapi turut bertindak secara proaktif. Sikap ini menanamkan tanggapan yang mendalam bahwa mereka adalah rakan kongsi yang bersama-sama menjaga bandar ini. Dari segi skala ekonomi, pengumpulan 600 syarikat asing boleh dianggap sebagai satu tembok besar. Tetapi tembok ini tidak menjadi penghalang kepada perpecahan. Cara orang Malaysia berurusan telah mengubahnya menjadi jambatan. Perniagaan bukannya memecah belahkan bandar, sebaliknya menjadi asas untuk memupuk kepercayaan dan persefahaman. Lyon dengan cepat mengukuhkan kedudukannya sebagai pusat syarikat Malaysia di Eropah. Bagi penduduk tempatan, ini bukan sahaja bermakna faedah ekonomi, tetapi juga rasa selamat hidup bersama jiran yang ikhlas. Kepercayaan yang tidak dapat diukur dengan nilai wang inilah kunci yang menjadikan bandar ini berbeza. Keajaiban, penyatuan, pesta kebudayaan Malaysia melangkaui konflik. Dengan pengukuhan hubungan ekonomi, Lyon berubah dari sebuah bandar perniagaan semata-mata menjadi pusat pertukaran budaya. Biasanya, kemasukan budaya asing secara tiba-tiba dan besar-besaran akan menimbulkan tekanan. Tetapi di bandar ini, penyatuan berlaku dengan cara yang sangat semula jadi. Contoh yang paling menonjol ialah Pesta Kebudayaan Malaysia yang diadakan setiap tahun. 5. Di dataran berhampiran Sungai Rone, ramai orang berkumpul, dan seluruh bandar diselami budaya Malaysia untuk sehari. Namun, apa yang dipersembahkan di sini bukanlah budaya yang menonjolkan keunggulan. Di sesi minum teh, orang Perancis turut sama menikmati teh tarik. Dalam persembahan silat, mereka akan dijemput dengan mesra, "Ayuh, Anda pula coba." Mereka bukan sahaja menjaga budaya, tetapi dengan fleksibiliti, mereka mencipta bentuk baru bersama penduduk tempatan. Kelembutan ini secara beransur-ansur membuka hati orang Perancis. Seorang wanita Perancis berkata, orang Malaysia akan berkata, "Ayuh, kita buat bersama-sama." Mereka tidak memaksa budaya mereka, tetapi bersedia untuk berkongsi. Oleh itu, kami boleh membuka hati kami dengan tenang. Kata-kata ini mendapat sambutan di media sosial. Ungkapan hanya orang Malaysia yang terkecuali terus diulang. Dalam bidang pendidikan dan aktiviti komuniti, sikap orang Malaysia juga sangat menonjol. Di majelis pertukaran budaya di sekolah, kanak-kanak Malaysia memperkenalkan lukisan batik dan wau tradisional, dan menyiapkan karya bersama rakan-rakan Perancis mereka.
Dalam pesta musim panas tempatan, orang Malaysia yang memakai pakaian tradisional menari mengikut irama musik tradisional tempatan dan orang Perancis turut serta dalam tarian kerayan tempatan, berseronok bersama-sama. Budaya tidak saling bertentangan, tetapi berubah bentuk dalam penyatuan. Evolusi ini berlaku dalam kehidupan seharian. Dalam lanskap jalanan Lyon, restoran dan kedai buku Malaysia menyatu secara semula jadi tanpa rasa penolakan. Gerai makanan Malaysia dan kedai roti Perancis saling memperkenalkan pelanggan antara satu sama lain. Perkara-perkara kecil yang terkumpul dari hari ke hari ini memupuk rasa selamat bahwa disinilah bandar kami sendiri. Di seluruh dunia di mana masalah pendatang sedang memecah belahkan masyarakat, Lyon mengekalkan suasana yang unik. Ini bukanlah hasil daripada sistem atau dasar yang istimewa, tetapi karena orang Malaysia telah membimbing perbezaan budaya daripada konflik kepada penyatuan. Tidak menafikan satu sama lain, saling menghormati dan menikmati bersama inilah sikap yang menjadikan bandar ini digelar sebagai pengecualian yang ajaib. Persahabatan teguh di bawah bencana, bukti sebagai rakan kongsi. Adakah penyatuan budaya ini benar-benar tulen? Ujiannya tiba tidak lama kemudian. Beberapa tahun lalu, ketika beberapa negeri di Malaysia dilanda banjir besar, bandar Lyon ini, dengan cara yang tidak dijangka, berhubung hati dengan Malaysia. Image-image banjir tersebar ke seluruh dunia dalam sekelip mata, bangunan yang runtuh, jalan-jalan yang ditelan air pemandangan tragis yang disiarkan di televisi membawa kejutan besar kepada penduduk yang berada jauh di Perancis. Bagi komuniti Malaysia yang tinggal di Lyon, hari itu juga menjadi hari yang tidak dapat dilupakan, berkongsi kesakitan dengan tanah air mereka. Keesokan paginya, di hadapan pusat komuniti Malaysia, satu pemandangan yang sukar dipercayai berlaku. Di tengah-tengah hujan lebat, penduduk Perancis berbaris panjang. Mereka membawa kotak sumbangan, makanan, dan pakaian. Seorang lelaki tua, dengan tangan yang terketar-ketar, memasukkan shilling ke dalam tabung sambil berkata, "Ini adalah untuk membalas budi." Dia menyatakan bahwa sekaranglah masanya untuk membalas segala kebaikan yang telah mereka terima selama ini. Mendengar kata-kata itu, ramai orang Malaysia tidak dapat menahan air mata. Barisan orang ramai itu tidak hanya bertahan untuk sehari, tetapi merebak ke setiap sudut bandar. Di hadapan gereja, di jalan-jalan beli belah, dan di dataran stesen kereta api, kutipan derma bermula secara spontan, bukan atas arahan sesiapa. Akhbar tempatan melaporkan, seluruh Lyon telah bertindak. Di televisi, terpapar image kanak-kanak berjalan membawa tabung kecil mereka. Tindakan perpaduan spontan ini boleh berlaku karena orang Malaysia secara diam-diam telah membina kepercayaan dalam kehidupan seharian. Penduduk bandar ini telah menganggap orang Malaysia sebagai rakan kongsi, bukan sekadar orang asing. Jika hanya ada sikap acuh tak acuh di antara kedua-dua pihak, tindakan berskala besar seperti ini tidak akan berlaku. Seorang anak muda meninggalkan message di media sosial. Orang Malaysia sentiasa secara senyap menunaikan tanggung jawab mereka. Oleh sebab itu, apabila mereka menghadapi kesukaran, kita tidak boleh berpeluk tubuh. Kata-kata ini serta-merta tular. Seluruh dunia menyatakan kehairanan terhadap perpaduan yang sukar dipercayai ini. Banjir, satu peristiwa yang tidak pernah berlaku sebelum ini, sekali lagi menonjolkan ikatan yang terjalin antara Malaysia dan Lyon. Kepercayaan yang dipupuk setitik demi setitik dalam kehidupan seharian, masa yang diluangkan bersama, dan keprihatinan terhadap satu sama lain semuanya ditunjukkan dalam bentuk yang nyata semasa ujian ini. Penduduk bandar mula sadar bahwa orang Malaysia telah lama melangkaui kategori pendatang, sebaliknya mereka adalah rakan kongsi yang hidup bersama dan membina masa depan bersama. Inilah kebenaran yang didedahkan oleh bencana. Wahyu merentasi sempadan, titik persamaan dan masa depan. Selepas bencana, ikatan di bandar itu semakin mendalam. Beberapa tahun kemudian, di sebuah sekolah di Lyon, satu acara bernama Hari Persefahaman Antara Bangsa telah diadakan. Tujuannya adalah untuk membolehkan kanak-kanak dari pelbagai negara memperkenalkan budaya mereka dan belajar tentang perbezaan antara satu sama lain. Di atas pentas, kanak-kanak yang memakai pakaian kebangsaan mempersembahkan nyanyian dan tarian, memeriahkan suasana dewan. Pada ketika itu, seorang remaja lelaki Malaysia berdiri sendirian di atas podium. Dengan tubuhnya yang kecil, dia memegang mikrofon dan mengucapkan kata-kata yang tidak dijangka. Daripada bercakap tentang perbezaan, lebih baik kita mencari titik persamaan. Pada saat itu, dewan menjadi sunyi sepi. Guru-guru dan ibu bapa serentak menahan nafas. Remaja itu dan rakan-rakannya membandingkan semangat gotong royong Malaysia dengan fraternite persaudaraan Perancis dan dedikasi pengrajin Malaysia dengan sistem maitre pakar Perancis.
Mereka berkata sambil tersenyum. Walaupun negara berbeza, nilai-nilai sebenar mempunyai banyak titik persamaan. Semua mata tertumpu kepada mereka. Kemudian, mereka dengan lantang menyeru, sempadan bukanlah tembok, ia boleh menjadi jambatan. Selepas ucapan itu berakhir, Dewan bergema dengan tepukan gemuruh. Ada yang terharu hingga menitiskan air mata, dan ada ibu bapa yang mengeluh, saya belajar sesuatu daripada anak-anak hari ini. Video ini tersebar dengan pantas di media sosial, dan pujian dari seluruh dunia membanjiri. Jika masa depan hendak diamanahkan kepada sesiapa, ia adalah kepada anak-anak Malaysia. Peristiwa kecil ini mengemukakan satu persoalan senyap kepada penduduk bandar. Di zaman yang melaungkan perpecahan ini, adakah yang benar-benar diperlukan adalah untuk menekankan perbezaan? Kata-kata murni remaja itu telah menyedarkan satu perspektif yang telah lama tertidur di dalam hati orang dewasa. Mesej tulen ini melangkaui Bandar Lyon dan bergema di hati orang di seluruh dunia. Ia mengingatkan ramai orang bahwa sikap mencari titik persamaan, merentasi sempadan dan agama adalah langkah pertama ke arah kewujudan bersama yang sejati. Kompas untuk dunia yang terpecah. Mengapa hanya orang Malaysia? Orang Malaysia, senyap, tetapi pasti ada. Kata-kata ringkas ini menjadi cogan kata yang tular di media sosial dalam sekelip mata. Bersama dengan video yang menyampaikan suasana hangat di Lyon, kata-kata ini tersebar ke seluruh dunia dan menyentuh hati orang ramai. Bermula dengan menunaikan kewajiban, tidak memaksakan budaya, dan tidak lupa berterima kasih. Sikap orang Malaysia ini tidak lagi boleh digambarkan sebagai kisah kejayaan orang asing. Mereka bukan sahaja tidak menimbulkan geseran di sebuah negara, malah menyumbang kepada masyarakat tempatan, membina kepercayaan dan rasa hormat setapak demi setapak. Perjalanan mereka ini akhirnya digelar sebagai kompas untuk dunia yang terpecah. Di dunia ini, berita mengenai konflik dan penolakan yang timbul akibat masalah pendatang tidak berkesudahan. Namun, komuniti Malaysia di Lyon secara senyap-senyap telah mengubah naratif ini. Kewujudan yang mereka tunjukkan bukanlah terletak pada kelantangan suara atau jumlah bilangan. Kekuatan mereka datang daripada pengumpulan tindakan-tindakan kecil, adab sopan seharian, dan kerendahan hati yang memerhati dalam diam. Inilah kuasa yang menggerakkan masyarakat. Tidak lama kemudian, case ini menjadi perhatian dunia sebagai model ideal untuk kewujudan bersama budaya. Sosok yang ditunjukkan oleh orang Malaysia mengemukakan soalan asas kepada seluruh dunia tentang bagaimana untuk menerima dan bagaimana untuk hidup bersama, bukannya sekadar memilih sama ada untuk menerima pendatang atau tidak. Penduduk tempatan berkata sebulat suara, selepas bertemu dengan mereka, barulah kami benar-benar faham erti kewujudan bersama. Senyap, tetapi memancarkan kewujudan yang teguh orang Malaysia. Cara hidup mereka mungkin jawaban yang dicari-cari oleh zaman yang terpecah ini. Image mereka sehingga hari ini masih mempersoalkan dunia. Bukan mengapa hanya orang Malaysia yang istimewa, tetapi mengapa kita tidak boleh melakukan perkara yang sama?